La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana izin limpah dan kurnia yang dapat kita bersua kembali dalam bicara tauhid pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Yang pertama sekali ialah tujuan kita ialah untuk kita kata menguatkan hati kita ke arah tauhid kepada Allah. Itu tujuan yang utama kita. Pertama sekali tajuk bicara tauhid saya pada pagi ini ialah beriman dan beramal soleh. Seperti mana kita tengok surah Wal Asr, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Wal Asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, Tuhan cakap, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, rugi, kecuali mereka beriman dan beramal soleh. Dan mereka berpesan-pesan atas perkara yang hak, kebenaran yang benar, dan berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya sangat muliakan. Pertama sekali, beriman dan beramal soleh. Dia ada dua perkara yang berbeza di situ. Pertama, kita kena beriman. Bila kita beriman dengan betul, barulah boleh melahirkan amal yang soleh. Kalau iman kita tak betul, maka tidak ada yang dikatakan amal soleh. Maksudnya tak ada amal taklid, ikut-ikut tak ada. Pertama sekali kita tengok orang yang beramal soleh, beramal ibadat, tapi banyak yang dia tak tahu, banyak yang dia masih belajar, banyak yang masih dia mendalami bab solat, puasa, zakat, haji, baca Quran dan sebagainya, melakukan kesilapan dan kesalahan. Kita hanya menggelarkan dia jahil saja. Dia tak tahu baca Quran, awak ni orang jahil. Awak ni orang tak reti, tak tahu, banyak tak tahu, jahil lah. Tak tahu macam mana cara nak solat, cara nak ambil uduk, contohlah maksudnya jahil. Cara nak mengerjakan haji dan umrah, dia punya adab-adab, rukun-rukun haji, wajib haji dan sebagainya, itu panggil jahil. Tapi bab iman dan beramal, itu bab beramal soleh, beramal. Bab iman, kalau kita salah, kita tak tahu salah, orang tak kata kita jahil, orang kata kita sesat. Orang yang iman yang salah, dia termasuk golongan yang sesat. Kita lihat Iblis laknatullah. Apakah janji dia kepada Tuhan? Apakah sumpah dia kepada Tuhan? Bila Allah mengeluarkan dia daripada syurga kerana tidak mau sujud kepada Adam. Dia kata, wahai Allah, disebabkan aku ni diusir daripada syurga, dikeluarkan daripada syurga dan akan dimasukkan ke neraka, maka tolong panjangkan umur aku sehingga hari kiamat. Allah izinkan. Yang kedua, tolong beri keizinan kepada aku untuk menyesatkan semua anak Adam. Menyesatkan, dia sebut menyesatkan semua anak Adam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila Iblis kata dia nak menyesatkan semua anak Adam, Tuhan cakap balik, Allah izinkan, aku izinkan, kecuali orang-orang yang aku bagi petunjuk, kamu tidak boleh sesatkan dia. Ini cerita bab sesat-sesat ni. Jadi bila bab sesat adalah bab iman, bab hati. Maksudnya, itu betul kita tengok. Bila kata begitu, kalau kita kata pada orang, kamu ni jahil, dia tak kisah pun, dia tak marah pun. Dia tak marah, sebab dia memang jahil. Tak tahu tu, tak tahu ni, masih belajar, yalah saya ni jahil. Tapi kalau kita kata dia sesat, awak ni orang sesat, dia akan terkejut. Dan kalau terkejut, walaupun dia sesat, tapi dia marah kita. Kenapa cakap saya sesat? Saya orang Islam, dia kata. Sebab akidah tak betul. Sebab itikad ketuhanan ni salah. Pergantungannya kepada makhluk dan sebagainya. Sesat. Macam kita tengok orang-orang yang kafirin. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka orang yang sesat. Maksudnya begitu. Jadi sekarang kita tengok. Jadi bab sesat ini, kita tengok. Pertama sekali kita nak bicara dulu bab iman, beriman, beramal soleh tu saya harap tuan-tuan faham.
sekarang ini pun tidak pernah ada dalam kalangan kita yang meninggalkan solat. Kita sedang melakukan amal ibadat, dan di samping itu kita masih belajar. Kita masih belajar apa yang tak tahu, selok-belok tentang solat. Ada lagi banyak lagi lah tentang puasa dan sebagainya. Jadi kita belajar. Jadi itu tak ada masalah. Kalau kita mati ketika dalam belajar, kita diampunkan oleh Allah segala dosa. Maksudnya begitu. Sebab apa? Sebab kita masih kita mahu belajar dan terus kita amal. Itu bab amal ibadat, untuk mendapatkan amal soleh. Tapi bab beriman, kalau kita salah jalan, salah pilih jalan, salah i'tikad ketuhanan, salah yakin, kita boleh jadi orang sesat macam iblis. Baiklah, kenapa iblis ni dikatakan orang yang sesat? Pertama sekali ketika Nabi Adam belum dijadikan, dia tak ada masalah dalam amal ibadat, yakin dengan Allah, tak ada masalah iblis ni. Dia beriman, beramal macam malaikat, macam para malaikat. Apa malaikat buat, mereka pun buat. Iblis ni adalah golongan jin. Dia dijadikan daripada api, malaikat daripada cahaya. Jadi dia ketua golongan jin. Azazil nama dia. Tapi bila kata Allah jadikan Adam, ketika Adam tu masih tanah, masih belum dimasukkan roh, Allah tak perintah mereka sujud kepada jasad itu. Sebab itu ialah berhala. Ibarat berhala lah. Maksudnya mana Adam bila dijadikan jasad saja tanpa roh, belum dimasukkan roh, dia macam berhala. Dibuat daripada tanah dan batu-batu. Susun tanah batu kan buat. Tapi apabila Allah masukkan roh, perintahkan malaikat meniupkan roh, ketika itu Adam hidup. Pada roh itu ada, kita tengok pada tu ketika itu ketika roh dimasukkan, dia masuk sekali dengan sifat-sifat ketuhanan. Iaitu contohnya kita kata, kalau kita pernah belajar sifat 20, sifat 7, sifat makni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sifat makni, sifat 7 ialah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang Allah zahirkan kepada pada Adam dan sekalian makhluk lah. Yang sekalian makhluk. Sebelum itu kita tengok sifat makni ini ketika tidak dimasukkan ke dalam tidak dimasukkan roh bersama sifat-sifat ini, Adam sebagai berhala, sebagai batu, kan? Tapi bila ada sifat-sifat ini, dia sifat-sifat ketuhanan. Tuhan cakap, aku jadikan Adam nak jadi khalifah di muka bumi. Nak jadikan khalifah di muka bumi, Tuhan cakap. Apa maksud khalifah? Kita kata khalifah ni pemimpin lah. Pemimpin lah. Macam kita kata khalifah Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, kan? Itu khalifah lah. Atau sekarang ni ada banyak khalifah-khalifah. Kita katakan ketua pemimpin. Sebenarnya khalifah ni yang kalau diertikan masuk ialah pengganti. Dia adalah pengganti. Apa yang nak ganti? Sebenarnya Allah ini zat yang Maha Esa, yang tidak nyata kerana zat Allah tidak bertepi. Tak bertepi. Kalau kita baca sifat 20, wujud. Sifat nafsiah, wujud. Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Wahdaniyat. Qudrat, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu dan wahdaniyah. Itu adalah tentang zat Allah yang esa, penuh dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dan bila kata zat Allah itu masih tidak nyata, tak nyata pada manusia, pada makhluk, tak nyata, maka macam mana Allah nak buat? Sebab Allah nak diri dia dikenali, Allah nak diri dia diketahui oleh makhluk, oleh manusia yang berakal, tu diberikan akal. Kita diminta untuk mengenal Allah, mengetahui tentang Allah. Maka Allah masukkan sifat makninya, sifat 7-nya, kudrat, kuasa, ilmu, ilmu, hayat, hidup, kudrat, iradat, kehendak dia, kehendak Allah. Ilmu, hayat, sama, masa, kalam, Allah tumpangkan, Allah letakkan, Allah lalukan pada Adam, lembaga Adam. Maka Adam pun hidup. Bila Adam hidup, Adam akan turun ke muka bumi menjadi khalifah. Apa menyebabkan iblis itu sesat? Dia ingat Adam tu masih lagi tanah, masih lagi macam batu.
Sebab tu dia kata, Allah tanya dia, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Kerana aku jadikan daripada api, Adam daripada tanah. Dia nampak dia nampak Adam hanya tanah. Dia tak nampak sifat-sifat ketuhanan yang Allah nak zahirkan kepada Adam, iaitu sifat kudrat Allah, sifat iradah Allah, sifat ilmu Allah, sifat hayat Allah, sifat mendengar melihat Allah dan berkata-kata Allah tu Allah nak lalukan pada Adam supaya Adam turun ke muka bumi, kan, mewawarkan, menghebah-hebahkan kebesaran Allah. Itu yang iblis tak nampak. Bila tak nampak, dia kata begitu, meniupkan dia telah sesat. Di situ dia punya punca sesat dia, kerana dia tidak nampak, dia tidak terfikir, dia tidak tahu, tidak merasai bahawa yang menyebabkan Adam hidup kerana sifat-sifat Allah yang 7 itu, makni itu. Jadi bila begitu, dia dihukum sesat, diusir daripada syurga. Dan dia kata, oleh kerana aku ni sesat, dah sesat, dia pun baru sedar agak, bila dah diusir, dia masuk neraka, baru sedar, maka aku akan menyesatkan anak Adam sampai hari kiamat. Dia nak buat apa? Dia tahu sifat-sifat ketuhanan yang dimasukkan dalam Adam ini boleh menyebabkan kita sesat kalau kita tak kembalikan sifat ni pada Allah. Kita tak kata yang menyebabkan aku berkuasa ini, yang menyebabkan aku berilmu pandai ini ialah hak Allah, milik Allah, aku ni tempat letak saja. Yang menyebabkan aku berkehendak, aku boleh mendengar, boleh melihat, boleh berkata-kata, ni adalah hak Allah, milik Allah yang Allah tumpangkan ke aku, yang Allah letakkan sementara pada aku. Nanti Allah akan ambil balik pada hari kematian aku. Itu bila mati saja anak Adam, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah ia datang, kepada Allah ia kembali. Apa ia itu? Ialah sifat-sifat Allah yang 7 itu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa kalam. Allah ambil balik dia punya. Tinggallah jasad. Jadilah berhala balik. Jasad kita jadi macam berhala. Siapa sembah jasad Adam, syirik lah. Maksudnya jadi macam sembah tokong lah. Berhala yang sedang tidur. Kan? Jadi sebenarnya diri kita sekarang ada sifat makni. Sifat-sifat Allah ni. Jadi iblis dia nak buat kita bagi sesat dengan cara sifat ni daripada kita lupa kepada Allah. Kita anggap kuasa kita ni kita yang berkuasa. Kita anggap hati kita rasa bahawa ilmu yang ada pada kita ni milik kita. Kita punya secara semula jadi. Lain-lain je ada ilmu. Dia buat bagi kita rasa, bagi hati kita rasa segala kepetahan aku, segala pandai bercakap aku, mendengar melihat aku, ni milik aku. Aku boleh buat apa saja. Aku boleh ujub diri, aku boleh riak, aku boleh sombong, aku boleh ego, ikut suka aku. Itu orang sesat. Iblis nak buat lagu dia bagi jadi macam dia. Dia pun gitu aku lebih baik pada Adam. Aku lebih daripada tanah, aku lebih api, engkau daripada tanah, aku lebih baik daripada engkau. Jadi perasaan aku lebih baik daripada engkau itu ialah yang menyebabkan iblis itu sesat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, bab iman ialah inilah dia. Kita kena tanam dalam hati kita bahawa tiada hak makhluk illa Allah, melainkan hak Allah. Yang kita bercakap pada sesi yang lalu, iaitu dalam tajuk kalimah tauhid, banyak kali saya cakap menafikan hak makhluk, mengisbatkan hak Allah. Apa tu hak makhluk? Yang 7 itu. Kudrat yang ada pada kita ni tak nak milik Allah. Pada mata zahir tak nampak kata kudrat ni kudrat Allah. Kita nampak kita punya, kita yang buat, kita yang genggam, kita yang kita yang tepuk, kita yang senyum gelak, kita yang bercakap. Nampak kita kan? Sebenarnya itu milik Allah. Tuhan berkata dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat tu, barang perbuatan kamu, apa yang kamu perbuat tu Allah buat sebenarnya. Dia cakap, Allah cakap Al-Quran dah jelas. Terang, tapi kita tak reti nak faham, tak reti nak ambil faham. Sebab kita dah rampas hak Allah. Kita boleh mengaku ni telefon saya. Takkan nak kata ni telefon Allah. Itu gila punya orang. Telefon saya. Ni siapa ni? Ni rumah saya. Ni motor siapa? Motor saya. Ni anak-anak saya. Ni keluarga saya. Mengakulah.
Mengaku kena mengaku, takkan nak kata ni keluarga Allah ni apa. Itu tak betul, tu orang gila kan, tak tahu tanda beza. Tapi akuan itu adalah akuan bersifat sandaran. Apa maksud akuan sandaran? Kita mengaku kita punya, tapi kita sandar kalau Allah tak izin. Tanpa izin Allah, aku tak ada semua yang aku mengaku tadi. Aku tak ada telefon kalau Allah tak izin. Aku tak ada anak, isteri. Aku tak ada rumah, aku tak ada keluarga. Cuma dengan izin Allah, semua tu Allah mengadakan untuk aku. Dengan izin Allah, aku dapatkan ni, semua ni dengan asbab bekerja, dengan asbab simpan duit, dengan izin Allah. Barulah iman kita betul, barulah itikad ketuhanan kita betul, barulah kita tak rampas hak Allah itu. Allah pun tahu, Allah pun tahu bisikan hati kita. Tuhan kata, aku nak tengok hati kamu je, aku nak tengok zahir kamu. Hati kamu itu nak tak menafikan hak makhluk, mensabitkan hak Allah, mengisbatkan, mengaitkan tu semua hak Allah. Nak tak? Kalau nak memang bagus. Kamu orang beriman. Tapi ramai ni orang tak nak. Dia pandai sikit, dia mula nak belagak. Nak belagak, akulah pandai, akulah hebat. Pergi ke tempat orang-orang yang jahil-jahil, Allah sampai bagi salam tak ada. Ni profesor, doktor datang ni. Nak orang hormat dia, nak orang sanjung dia. Dia ilmu tinggi, apa orang kata apa? Oh, ilmu macam-macam, pakar-pakar tu pakar ni, rasa diri hebat. Syirik tuih, syirik kafir. Merasakan diri hebat. Ujub diri, syirik. Penyakit hati yang paling halus adalah ujub diri. Yang susah nak buang kalau tidak ada ilmu tauhid macam ni. Tidak ada menggunakan kalimah la ilaha illallah, tak ada hak makhluk melainkan hak Allah. Kita menafikan. Bukan salah kita jadi orang pandai. Semua orang, banyak orang pandai ni, banyak orang pandai. Tapi berapa kerat yang orang pandai sedar kepandaiannya itu milik Allah. Berapa banyak orang yang kuat, bertenaga sedar kekuatan itu milik Allah. Dia hanya tempat lalu, tempat tumpang, tempat Allah Ta'ala letak saja untuk sementara waktu ketika di dunia. Lepas tu Allah ambil balik. Kenapa nak belagak sangat? Bila kita begitu, iman kita tak ada iman sebenarnya. Kalau kita iman, kita tak sampai ke tahap menafikan hak makhluk, mengisbatkan hak Allah, apa guna kita beramal? Amal ibadat tak memberi apa-apa. Tu dalam satu hadis Rasulullah ada sabda, ini hadis ni saya dengar daripada ustaz-ustaz, ulama-ulama lah. Sedikit banyak beramal ibadat tapi tak kenal Allah, maka amal ibadat tu tidak diterima. Allah tolak semua. Tapi sedikit beramal ibadat, tapi hati kenal Allah, hati rasa kebesaran Allah. Maksudnya dia menafikan tak ada hak makhluk, tak ada aku. Mereka semua ni hak Allah. Atas izin Allah aku jadi macam ni. Allah campak kebesaran Allah, dia rasa walaupun dia beramal tu biasa-biasa saja. Maksudnya biasa-biasa ni, macam yang wajib tu tak tinggal lah. Allah terima. Sedikit beramal tapi hati mengenal Allah, semua amalan diterima. Kita nak yang mana tuan-tuan? Sampai hitam dahi semayang tapi Allah tak terima ke? Atau kita buat yang biasa-biasa, yang wajib tak tinggal, yang sunat kalau larat, tapi hati kita mengenal Allah, Allah terima. Kita nak yang mana? Kita nak yang beriman ini. Hati. Lepas tu saya nak cakap hari ini, beriman beramal soleh. Tidak ada amal soleh kecuali di hatinya beriman. Kalau hati tidak beriman, tak ada makna dia buat amal. Bukan suruh jangan buat amal ibadat. Buatlah. Maksudnya sekurang-kurang dapat lepas daripada masuk neraka, kena pukul ke apa ke, kena meninggalkan solat ke apa. Tapi sila perbetulkan hati. Sebab itulah tuan-tuan, tujuan kita berjumpa pada pagi ini tuan-tuan. Bicara tauhid ini sebenarnya saya tak nak cakap benda lain. Saya cakap bab macam mana kita nak beriman. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Baik, sebab itu kita kata ketika hari Jumaat, orang lelaki ni dia kena pergi sembahyang Jumaat. Ada satu perkataan dia kena dengar, dia kena buat balik, iaitu takwa, perkataan takwa. Hittaqullah. Maksudnya bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau khatib tak baca perkataan takwa ni, maka khutbah tu tak sah. Bila khutbah tak sah, Jumaat tak sah. Apa tu takwa? Takwa orang kata apa? Dalam erti pertama, takut kepada Allah lah, takut azab-azab Allah, itu kita faham. Maksudnya azab Allah ni dahsyat-dahsyat. Yang kedua, takwa ialah berwaspada, berjaga-jaga. Sayyidina Umar bila ditanya, ya Amirul Mukminin, apakah maksud takwa? Secara ringkas Umar berkata, ibarat takwa ni bermaksud ibarat
kamu berjalan di atas hamparan yang banyak duri. Berhati-hatilah, jangan sampai kaki kamu tertikam duri itu. Maksudnya, dalam kehidupan kita ini, kita mesti takwa. Apa itu hamparan berduri? Di depan kita ni, banyak benda yang menyebabkan hati kita ujub diri. Banyak perkara yang menyebabkan hati kita riak dan sombong. Kalau kita tak hati-hati dengan percakapan kita, dengan perbuatan kita, dengan niat kita, kita boleh ibarat tertikam kaki. Ibarat kita melakukan perkara syirik, maka itu nama dia tak takwa. Bila tak takwa, maksudnya habislah tuan-tuan. Bila orang tak bertakwa, Allah tak terima segala amal ibadat dia. Lepas tu dia katakan, takwa ni berwaspada, hati-hati. Ibarat kamu berjalan di atas hamparan yang berduri, jangan sampai duri itu tikam kaki kamu. Sekarang di depan kita, apa yang hamparan yang berduri? Pertama sekali, harta kita. Oh, bila kaya sikit, Allah rasa megah, sombong. Orang kata apa? Lalu depan orang dengan kereta besar, contoh bukan nak mengumpat, dia rasa bangga. Kereta pula teknologi baru yang orang tak mampu, dia mampu beli, dia rasa megah. Orang berumur datang tengok, oh kereta kau ni. Contoh. Tapi kalau hati dia takwa, semua tak ada hak makhluk, tak ada, bukan hak aku ni, semua dengan izin Allah. Sebenarnya tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak hukum akal yang saya cakap tuan-tuan? Kalau kata ada hukum akal, kita alhamdulillah bagus. Oh, aku dapat harta baru. Harta banyak ni, kereta baru. Wajib. Pada akal aku, dapat ini Allah yang izinkan, Allah yang bagi. Jadi diri mustahil. Tidak boleh berlaku sesuatu tanpa izin Allah. Mustahil. Apakah perkara mustahil? Boleh dapat sesuatu tanpa izin Allah, datang sendiri. Itu mustahil. Makhluk tak ada kuasa, tak ada daya upaya, tak memberi bekas. Macam boleh jadi sendiri? Mustahil. Kita belajar tanda beza awal-awal lagi. Kita kata makhluk baharu, alam mungkin. Apa tu makhluk baharu? Makhluk ni kena jadi, dia berubah-ubah, dia bukan zat Allah, dia mungkin. Dia tak boleh berkuasa sendiri. Dia nak berkuasa dengan izin Allah, tempuh kuasa Allah, baru boleh berkuasa. Tiba-tiba dapat kata, ini sendiri, aku meniaga, aku bisnes. Itu asbab. Allah boleh bagi satu, Allah boleh bagi satu dengan asbab. Allah boleh bagi Rasulullah pakai kereta Mercedes ke CRV ke Selena Omar pakai kereta Honda. Rasulullah pakai kereta Mercedes. Boleh. Tapi kenapa Allah bagi unta dan kuda? Bagi unta dan kuda kadai ke? Kenapa tak bagi? Allah boleh buat lah. Sekarang ni pun Allah buat kereta semua bagi kita. Kita lupa diri. Sebab apa kalau Rasulullah nak naik unta ke, unta tak mau jalan. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bila unta itu tak mau jalan, Rasulullah baca doa, ya Allah, kami tak ada kuasa nak menguasai kenderaan ini. Kau tolonglah ya Allah, jalankan kenderaan ini bagi kami. Maka unta jalan. Alhamdulillah. Nampak? Naiki unta menyebabkan Rasulullah ingat kepada Allah. Kita naik kereta besar, kadang-kadang tak baca doa pun. Kita tak baca doa pun. Kita ingat apa? Alah, kereta ni ada enjin, ada kunci, baru pula tu, start jalan. Tak baca doa pun tak apa. Tengok, manusia lalai. Akhir zaman, banyak manusia lalai. Maksudnya, sebab tu Allah Ta'ala jaga Rasulullah dan para sahabat. Mereka diberi kehidupan yang sebegitu supaya mereka tauhid kepada Allah, ingat kepada Allah. Kita diberi segala teknologi baru, kemudahan. Kita kata apa? Akhirnya manusia lalai. Tu kita nak betulkan iman, kita tak lalai. Naik kereta pun wajib. Ada kereta baru ni Allah yang bagi. Jadi diri mustahil. Tak. Harus aku menerima kenderaan daripada Allah. Alhamdulillah. Makasih Allah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, jalankanlah kenderaan bagi kami. Setiap ingin jalan. Alhamdulillah. Baguslah. Ada buat macam tu. Nak naik kereta baca doa. Baguslah. Suruh anak masak nasi. Dulu nak masak nasi pakai kayu, api. Api pun tak nak menyala, pakai batu. Ambil bulu sabut. Letak, bila kena api, dia berasap, tu menyala. Masak nasi. Lepas tu, cuba kata api tu tak menyala. Ya Allah, kau hidupkanlah api ni bagi kami. Janganlah jadi macam api Nabi Ibrahim. Api tak boleh membakar. Tolonglah. Akhirnya menyala. Alhamdulillah Allah bagi masak. Tu orang zaman dulu masak nasi guna kayu api. Kita pakai, tak tahu anak masak nasi pakai rice cooker. Adik, masak nasi pakai rice cooker. Dia pun buat nasi. Masak nasi. Tekan tik. Pakai elektrik, menyala. Dia kata dia, bila dia ada masak nasi, siapa bagi nasi tu masak?
Elektrik karen. Cooker. Allah bagi masak tu. Apa orang kata Allah bagi masak? Saya yang masak nanti pakai rice cooker. Mana ada Allah buat? Dia tak nampak. Dia tak nampak. Sebab apa? Dia tak ada tauhid. Dia tak diajar tauhid. Benda tu bertepi ke? Bertepi. Tiap-tiap bertepi tanda kena jadi ni mustahil. Mesti tempur kuasa Allah dulu. Baru boleh masak nasi itu. Harus menerima masak. Alhamdulillah. Wajib. Nasi masak ni Allah yang bagi masak. Jadi ni mustahil. Harus menerima masak dengan izin Allah. Nampak tuan-tuan ukur akal? Tuan-tuan nampak tak ukur akal ni? Jadi ajar anak-anak tuan-tuan, ajar diri tuan-tuan, ajar isteri suami tuan-tuan tentang hukum akal ni supaya mereka tidak mensyirikkan Allah dengan alat-alat teknologi baru ni. Kita nak jaga iman tuan-tuan, iman ni dia ada iman. Banyak alat-alat ni. Esok ni dulu tak ada kamera, teknologi kamera, sekarang ada drone. Drone ni kamera terbang. Maksudnya kata, wah hebat lah. Akan datang kereta terbang, taksi terbang. Semua akan datang yang baru-baru. Manusia akan kagum. Bila kagum, pertama silap-silap kalau dia tak ada tauhid, dia akan lupa Tuhan. Tapi bila kita ada asas tauhid yang kuat, katakan datang contohlah teknologi drone sekarang ni dah jadi famous lah. Bertepi ke benda tu? Bertepi. Tiap-tiap bertepi tanda kena jadi. Allah yang buat pergi jadi. Sebab ahli sains lah. Sebab ahli teknologi kamu lah sebab. Kalau Allah nak buat drone tanpa ahli sains pun boleh. Allah Maha berkuasa. Kalau Allah mampu menaikkan Rasulullah ke langit, satu malam turun balik tanpa pakai roket, senang saja Allah buat. Tanpa nak buat drone, alah senang je, elehkan dia. Alah, itu semua kerja mudah lah bagi Allah. Allah boleh buat. Tapi orang yang tak ada tauhid ni, bangga. Ini saintis kami yang buat. Dia wawarkan satu dunia teknologi kami. Nak beli bayar. Bayar dengan harga mahal. Kita kata bayar tu bayarlah. Tapi bagi kita yang tauhid ni, bertepi ke? Bertepi, tiap-tiap bertepi tanda kena jadi. Jadi sendiri mustahil. Akalku tak boleh terima benda tu jadi sendiri. Semua tu harus menerima satu teknologi daripada Allah. Tu teknologi Allah sebenarnya. Allah zahirkan pada makhluk. Tuan-tuan, sebab itulah tuan-tuan, sifat makni, sifat tujuh yang Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, hidup, sama, bahasa, kalam ni. Allah suruh kita buat kerja ni tuan-tuan. Suruh menafikan hak makhluk, isbatkan hak Allah semua yang berlaku ni. Kita buat tak benda tu sekarang ni? Kita akal diri kita, arwah kita, akal kita guna tak asas tauhid ni untuk menafikan hak makhluk? Apa saja yang datang akan datang, robot ke apa ke? Kita nafikan tak ada hak robot ni nak buat kerja ganti manusia. Mereka semua dengan izin Allah. Tak ada hak makhluk, melainkan hak Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada hak makhluk, melainkan hak Allah. Tuan-tuan, ini bukan kerja main-main tuan-tuan. Kerja tauhid ini, bila Allah tengok kita buat, Allah akan campak kebesaran dia. Bila Allah campak kebesaran dia, kita akan rasa setiap masa kebesaran Allah. Ini bukan cakap main-main tuan-tuan. Kenapa kita masih tak rasa? Sebab kita tak buat kerja tauhid ini. Kita dah seronok mentang Allah bagi kita pandai kononnya, bagi cantik pula rupa tu. Allah duk bangga situ lah. Duk wawarkan kat media sosial, akulah cantik, akulah kono, akulah kau ni duk solek sana, solek sini. Haram hukum dia. Berdosa kalau niat apa niat? Maksudnya niat kita untuk apa? Kalau niat untuk Allah, untuk menunjukkan kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah, untuk suami atau untuk orang yang haram tak apa. Tapi kalau niat nak tunjuk lagak, dia lah cantik, menghinakan orang yang hodoh, itu bahaya tuan-tuan bagi akidah. Jadi jaga-jaga bukan suka-suka segala nikmat Allah, segala milik Allah. Allah bagi bukan untuk suka-suka, bukan untuk kita, tapi untuk dia. Saya ulang sekali lagi. Segala nikmat Allah bukan untuk kita, tapi untuk dia. Apa maksud dia? Allah letak kita untuk kita menjadikan benda ni modal untuk mengesakan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Tak ada hak apa kekuatan ni berlaku pada aku, kepandaian berlaku pada aku, kecekapan yang berlaku pada aku, ketangkasan aku, melainkan semua ni dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Kita tengok sekarang ni orang demam Piala Dunia, nak tengok bola sepak. Allah, bila gol saja buka baju pusing-pusing, akulah hebat, akulah apa? Apa? Tuhan cakap wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maksudnya
Padahal Allah mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat. Apa benda yang kamu buat? Masuk apa, siapa orang masuk gua? Allah buat tu. Kenapa ketika itu kamu tidak sujud syukur? Bukan salah main sukan, bukan salah lah. Mainlah. Tapi jaga-jaga. Jangan sampai diri kamu jadi bahan syirik orang lain. Orang akan sanjung kamu. Orang akan agungkan kamu. Orang akan kata kamu hebat. Maka hati kamu kena nafikan. Tak ada kehebatan melainkan kehebatan Allah. Tak ada hak makhluk. Tak ada hak aku nak jadi melainkan dengan izin Allah. Tuan-tuan, kerja tauhid ni tuan-tuan, kerja untuk Allah tuan-tuan. Kerja untuk, bukan untuk kita, untuk membesarkan Allah. Ingat Allah kan sebenarnya kan, inilah tujuan utama Allah jadikan makhluk yang bernama Adam. Allah letak sifat makni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam dia. Tujuan dia supaya kita membesarkan dia, mengesakan dia, mengagung-agungkan dia. Bukan untuk diri kita. Tak ada untuk diri kita. Sebab tu Allah nak bagi kita syurga. Siapa yang tidak mensyirikkan Allah, Allah masuk dalam syurga. Kat sana ni tu kita dapatlah. Di sini memang kita tak dapat apa-apa. Apa kau dapat kalau kerja tauhid? Apa kau dapat? Aku dapat Allah je lah. Aku dapat rasa kebesaran Allah. Kan? Kaya tak juga, macam tu juga lah. Hidup susah juga. Bukan kata tauhid ni jadi kaya. Kau tauhid, aku Allah jadi kaya. Jadi mewah, jadi terkenal, jadi mewah hidup. Tak ada. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, tajuk bicara tauhid pada pagi ini ialah beriman dan beramal soleh. Beramal soleh itu saya cakap tadi dah. Tuan-tuan uruslah diri tuan-tuan sendiri. Ambillah belajar dengan ustaz-ustazah kat masjid surau. Dekat ni dekat buku-buku agama, dekat e-book, dekat internet, macam-macam panduan. Nak pergi haji, nak pergi umrah, baca Quran, ada belajar tajwid. Itu tuan-tuan urus. Tapi saya nak cakap bab beriman. Kalau iman tak betul, apa makna dengan amal ibadat? Dia tak boleh jadi soleh tuan-tuan. Tuhan kata demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, rugi kecuali mereka beriman dan beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Beriman dulu. Maksudnya baru beramal soleh. Lepas tu kita belajar ma'rifatullah. Mengenal Allah ni kena hari-hari tuan-tuan. Kena selalu. Kaedah tauhid yang saya cakap ni dia ada dua petua saja. Kalau tuan-tuan rajin, insya-Allah tuan-tuan dapat. Allah bagi. Pertama sekali, mahirkan hukum akal. Wajib, mustahil, harus. Tak ada hak makhluk bukan hak Allah. Yang makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Yang dulu-dulu asal membeza, tuan-tuan dengar balik daripada rakaman video saya. Apa tu makhluk bertepi? Jirim, jisim, johar, pirit. Dua kelakuan. Tak mengambil lapang sekadar zat. Tak menerima dua kelakuan satu masa. Tuan-tuan dengar balik. Ulang pun tak apa. Ulang pun tak apa. Mahirkan hukum akal supaya kita boleh mahir hukum akal. Dan selalu muzakarah. Selalu muzakarah ni kita buat seminggu sekali. Lepas ni tuan-tuan tengahlah rakaman video tu hari-hari pun tak apa. Atau sama-sama tuan-tuan yang faham bicara tentang tauhid. Selalu muzakarah dan mahirkan hukum akal. InsyaAllah Allah akan campakkan kefahaman dalam hati kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, pertama sekali kita sayanglah diri kita tuan-tuan. Kita tak nak masuk neraka. Kita nak masuk syurga tuan-tuan. Itu neraka ni bukan tempat kita. Kita dengar nama pun kita dah giling kepala. Azabnya sangat dahsyat. Kita nak masuk syurga. Contoh tuan-tuan, orang baca Quran. Tidak ada siapa pun baca Quran nak cari sensasi, perkara sensasi. Tidak ada perkara sensasi dalam Al-Quran. Tapi itu apa sebab dia baca Quran dan faham makna, tujuan dia untuk dia mendekatkan diri dengan Allah, untuk beriman dengan Allah. Tu tujuan orang baca Quran. Dia baca Quran ni bukan macam baca buku cerita. Baca buku cerita nak cari part-part apa bahagian-bahagian yang boleh membuat-buat perasaan merasa hebat, merasa bangga. Itu orang baca buku lah. Baca Quran bukan itu tujuannya. Tapi kita kena baca Quran hari-hari bukan tujuan untuk mencari kemegahan, bukan tujuan untuk mencari perkara sensasi, tapi untuk mendekatkan diri dengan Allah. Begitu juga apa yang berlaku yang saya cakap sekarang ni. Allah Ta'ala lambakan segala kemewahan dalam hidup kita, segala kesempurnaan, sifat kudrat dia. Dengan sifat kudrat dia jadilah hujan turun besar-besar kepala mancis. Kalau hujan turun besar-besar penumbuk tuan-tuan, habis roboh rumah habis. Allah buat itu. Segala kudrat dia dengan penuh kesempurnaan. Kalau kata Allah bagi kita kata apa itu Allah lambakan segala kemewahan, nikmat dia tak tahu nak cakap. Tujuannya dia bagi kita kudrat, iradat, kehendak, nafsu, keinginan. Oh, ada cita-cita besar. Oh, ada hasrat besar. Oh, macam-macam cita-cita dia. Nak jadi peniaga berjaya, jutawan, milioner, macam-macam. Oh, tu keinginan. Allah bagi iradat,
ilmu, Allah bagi ilmu, ada pengetahuan, ada kemahiran, ada ilham, ada wahyu untuk Nabi Rasul saja. Maksudnya Allah bagi kudrat ilmu hayat, hidup, bagi kita hidup, mendengar. Hidup bukan dalam keadaan buta, peka. Hidup dalam keadaan mendengar, melihat dan boleh bercakap. Kata-kata tujuan untuk apa? Tujuan untuk kita membesarkan Allah. Macam tadilah kita baca Quran untuk mendekatkan diri dengan Allah. Tujuan dia sifat makna yang tujuan ni untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Bukan untuk tujuan cari kemegahan, untuk buat perkara sensasi. Dengan cantik sikit, dia apa? Dia wawal di media sosial sebab orang puji dia. Amboi cantik, amboi hebat, amboi lawa, amboi macam-macam amboi. Ini apa ni? Dia kata. Allah bagikan sifat makni macam tadi Allah turunkan Al-Quran. Baca Quran nak cari perkara sensasi ke? Tak, untuk mendekatkan dengan Allah. Begitu juga dengan sifat makni Allah letak pada kita, bukan untuk tujuan kita mensensasikan hidup kita, tapi untuk tujuan kita mendekatkan diri, membawa diri kita kepada Allah. Itu tujuan dia sebenarnya. Allah Ta'ala beri lalukan sifat makni. Tengoklah hari kita mati ya. Yang tu yang tak ada dulu. Balik-balik berjumpa lagi, tok ni cucu balik, mata tok tak boleh tengok lah. Telinga tok dah tak boleh dengar. Tok tak boleh bercakap. Tok dah tak ada nyawa. Tok dah tak ada. Dulu tok pandai. Dulu tok ilmu tinggi. Ulama ke, doktor ke apa. Tok pun dah tak ada. Doktor pun tak ada dah. Dia tinggal jasad. Mana ada? Itu semua Allah punya. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, saya rasa masa pun dah cukup. 30 minit lebih dah. Jadi saya nak simpulkan bahawa beriman dan beramal soleh ni sebenarnya kita nak jaga iman. Jadi bila nak jaga iman, saya harap tuan-tuan fahamlah arti bicara saya yang ringkas ini. Tuan-tuan cuba perbaiki apa yang ada pada diri. Jadikanlah segala sifat makni yang masih ada pada kita ni, sekarang masih ada ni, sebagai jalan untuk kita mendekatkan dengan Allah. Jangan kita hak milikkan hak Allah. Kita mengaku kita punya, saya mengaku saya punya telefon ni, saya punya benda ni, tapi kalau Allah tak izin saya tak dapat. Saya mengaku saya seorang yang sihat, tapi kalau Allah tak izin tak dapat. Tak ada hak aku nak sihat, mereka semua dengan izin Allah. Tak ada hak saya boleh bercakap ni, berkata-kata ni, mereka dengan izin Allah. Tuan-tuan kena ambil faham, percakapan saya lah dengan izin Allah, bukan atas kehendak saya. Saya la haula wala quwwata illa billahil azim. Saya tak ada upaya nak bercakap ni tuan-tuan. Oh, tuan-tuan faham pula. Siapa boleh bagi tuan-tuan faham? Ingat saya, jangan tuan-tuan, ini tuan-tuan syirik. Kata saya bagi tuan faham, tuan-tuan syirik. Allah bagi tuan-tuan faham. Asbab saya tak ada hak aku nak faham ni apa Pak Syed cakap, apa Cik Syed cakap, melainkan semua dengan izin Allah. Buat macam tu. Tuan-tuan kan belajar kalimah tauhid yang sebelum ni. Tak ada hak makhluk, melainkan semua hak Allah yang tengah duk jadi ni makhluk. Hak Allah yang tengah Allah zahirkan atas makhluk. Orang Penang kata tengah duk jadi. Macam saya hidup, tak ada hak aku nak hidup melainkan dengan izin Allah yang tengah duk jadi atas diri aku. Hidup tu tengah duk jadi hidup. Kalau orang Penang kata, orang utara kata, dia tengah buat apa? Dia tengah duk mandi. Dia tengah duk makan. Dia tengah duk tidur. Dia tengah duk pakai baju. Tengah duk pakai baju tu, tengah pakai baju, tengah tidur. Ni tengah duk jadi. Tak ada hak aku nak hidup melainkan semua ni hak Allah yang tengah duk jadi aku. Tengah duk jadi hidup. Tengah duk jadi bercakap, tengah duk jadi pandai, tengah duk jadi cantik, tengah duk jadi sihat, tengah duk jadi ingat. Itu semua tengah duk jadi itu. Tu bahasa orang utara. Kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan ambil lah faham. Kalau tak faham, tak apa. Kalau tak faham, buat cara orang lain pada utara lah. Nafikan hak makhluk. Tak ada hak makhluk. Semua yang berlaku ialah hak Allah. La mawjud bil haq illallah. Tidak ada sesuatu yang boleh wujud di depan mata, di belakang mata, di kiri dan kanan, atas bawah, semuanya dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, jangan harap satu benda yang boleh jadi ada. Semua dalam genggaman Allah. Tidak ada satu yang di luar genggaman Allah. Di luar genggaman Allah maksud tidak hidup, maksud tidak boleh wujud makhluk dalam genggaman Allah. Bila sebut macam ni, jangan cakap Tuhan nak buat macam ni pula. Ini sebagai dia punya kiasan saja. Genggaman Allah tu kudrat irada Allah. Jadi tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf atas cakapan saya yang kuat, yang saya nak tegaskan. Sebab benda ni sangat penting tuan-tuan. Benda ni sangat penting untuk kita bawa ke alam barzah. Sebab kita atas dunia ni, kita kalau susah, ada orang boleh tolong kita. Adik-beradik kita, terutama mak ayah kita terutamanya, boleh tolong dari segi makan, minum kita, pakai, tempat tinggal. Tapi kalau kita masuk alam barzah tuan-tuan, kita menghadapi kesusahan, siapa nak tolong kita? Allah.
Tapi soalan malaikat mula tanya, "Ma rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Dia nak tahu Allah tu. Walaupun kau seorang ahli ulama, kau seorang apa, dia tetap tanya ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Jadi dia nak tahu kita kat dunia ni kebesaran Allah dah masuk dalam hati kita ke belum? Sebab yang akan jawab ni adalah roh kita. Roh kita ialah benda dalam hati kita tu ialah roh kita lah. Kan? Ni yang nak jawab. Tapi di dunia tak, penuh dengan kebesaran makhluk, kesayangan harta benda, keturunan dan pangkat, penuh di dada. Cakap lagak je lain macam. Nak tunjuk dia keturunan yang mulia dan hebat. Apa ni? Soalan tak mau. Minta maaf boleh. Jadi saya rasa mohon ampun dan maaf. Kembalilah kita kepada jalan tauhid kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa kita, memberi kita petunjuk ke jalan benar. Kita akhiri majlis dengan tasbih kifarah, surah Wal-Asri dan doa. Astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Kau berilah kami ilham ya Allah agar kami menjadi orang cerdas. Kau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah Tuhan kami berlindung kepada-Mu ya Allah daripada kejahatan pendengaran kami, kejahatan penglihatan kami, kejahatan lidah kami, kejahatan hati kami dan kejahatan cita-cita kami. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah daripada kepikunan dan siksa kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wallahu minkum minna wa minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تكذبان